السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا مولانا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله رب العالمين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, pertama-selamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini Allah taala masih lagi mengurniakan kepada kita daripada segala nikmat yang Allah taala beri kepada sekalian hamba-hambanya. Daripada nikmat kesihatan yang sempurna, kita boleh hadir pada malam ini ke rumah Allah Ta'ala ini. Kemudian Allah Ta'ala masih lagi memanjangkan umur kita, masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk kita terus beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita guna masa yang ada untuk kita terus mencari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kehadiran pada malam ini dijadikan sebagai salah satu daripada catatan pahala kita yang Allah Ta'ala beri kepada kita sebagai tanda kita mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi kuliah kita daripada kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 68. Muka surat 68 di tengah-tengah tu. Bab yang kedua pada menyatakan khauf, artinya takut akan Allah Ta'ala. Kita masih lagi berada pada bahagian ataupun pada bab sifat-sifat mahmudah ataupun sifat-sifat kepujian yang seharusnya kita guna, seharusnya kita pakai, seharusnya ada dalam diri kita untuk kita terus mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah mana pada awal bab Allah Ta'ala sebut, sebagaimana pada awal bab pengarang kita ini sebut kepada kita, iaitu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah menyebut kepada kita bahawa perkara yang pertama ataupun sifat mahmudah yang perlu ada pada kita iaitu pada bab taubat. Bagaimana pada kuliah yang lepas kita sebut berkenaan dengan bab taubat, juga berkenaan dengan dosa besar dan dosa kecil. InsyaAllah selepas mana kita sudah ada dalam diri kita sifat ataupun perasaan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka pada bab yang kedua ini hadirnya perasaan takut kita kepada Allah. Oleh kerana kita taubat, hati kita jadi bersih, hati kita jadi suci daripada segala dosa, maka setelah itu timbullah perasaan kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan menurut para ulama disebut bahawa takut kepada Allah iaitu al-khasyah. Pada bahasa Arab ataupun pada lughah al-Arabiyah menyebut kepada kita bahawa khasyah merupakan satu sifat ataupun satu perasaan sebenar-benar kasih dan takut kita kepada Allah. Sebagaimana disebut oleh Imam Ibn Munzir rahimahullah. Imam Ibn Munzir, nama asalnya, nama sebenar dia Muhammad bin Mukarram, salah seorang ulama yang hebat, disebut dalam kitab dia Lisanul Arab. Dia kata apa dia? Al-khasyah. Al-khasyah iaitu al-khauf. Dua perkataan yang berbeza. Kalau pengarang kitab sebut kepada kita dalam kitab ini menyatakan khauf. Khauf ni takut juga. Tapi kata ulama, sifat takut ataupun perasaan takut terbahagi kepada dua.
Yang pertama khasyah. Khasyah ini ialah bahasa kita takut, sangat-sangat takut kepada Allah Ta'ala. Manakala perkataan khauf yang disebut oleh pengarang kita ini ialah bahasa kita takut tidak kepada Allah Ta'ala. Sebab itu antaranya para ulama sebut kepada kita, berbezanya sifat takut kita kepada Allah dengan sifat takut kita sesama makhluk dia lain. Macam mana lain itu? Kita takut kepada makhluk. Contohnya kita kata kita takut pada harimau. Bila kita takut kepada harimau, maka kita jauhkan diri daripada benda yang kita takut. Begitu juga kita takut sesama makhluk lain, kita takut ke orang. Kita takut kepada sangsing, kita takut kepada orang jahat. Maka kita jauhkan diri kita daripada benda yang kita takut itu. Tetapi bagi Allah Ta'ala, bila mana kita takut kepada Allah, maka kita semakin hampir dengan Allah. Itu bezanya. Dia takut kepada Allah, kau dekat, kau rapat, bukan kau jauh. Dan kita rasa kita takut kepada Allah, tapi kita setiap hari kita makin jauh daripada Allah Ta'ala. Kau jauh, kau jauh, kau jauh. Maknanya itulah kesilapan kita, menghadirkan perasaan takut kita kepada Allah tetapi tidak dengan cara yang betul. Baik. Bab yang kedua, maknanya bab yang kedua daripada sifat mahmudah pada menyatakan khauf, artinya takut akan Allah Ta'ala. Ketahuilah olehmu, maknanya ketahuilah kita semualah, daripada mukallaf yang diberi tanggungjawab oleh Allah Ta'ala sebagai khalifatullah, khalifah atas muka bumi ini, bahawasanya takut itu pedih hati. Apa dia takut? Takut itu ialah kuasa pedih dalam hati, kuasa sakit dalam hati, kuasa terluka dalam hati. Dan sakit ia, makna sakit hati itu dengan sebab yang dibenci pada masa akan datang. Dan terkadang adalah takut itu kerana dosa. Perasaan kita takut kepada Allah Ta'ala, tapi kadang-kadang kita takut tu kerana kita banyak dosa dengan Allah Ta'ala. Takut kepada Allah kerana banyak dosa Allah, banyaknya dosa aku pada Allah, banyaknya maksiat yang aku buat, banyaknya kesilapan aku sesama makhluk, banyaknya dosa aku dengan sesama makhluk dengan Allah Ta'ala. Maka kita takut kepada Allah kerana kita banyak dosa. Itu yang pertama. Dan terkadang ada ia, maknanya terkadang mari perasaan takut itu kerana mengenal sifat Allah Ta'ala. Maknanya kita takut dengan sebenar-benar. Takut sebab apa? Takut kerana kita kenal Allah Ta'ala. Kita tahu Allah Ta'ala sifat terkaya, kita tahu Allah Ta'ala sifat kuat, qawiyun, maha kuat. Kita tahu Allah Ta'ala itu bersifat dengan kuasa, kudrat dan sebagainya. Maka kita takut kepada Allah kerana kita kenal Allah. Bukan kerana takut atas silap kita, atas dosa kita, tak. Tapi kita takut kerana betul-betul kita kenal Allah Ta'ala. Dan yang kedua itu, maknanya kita takut kerana kita kenal Allah Ta'ala lebih sempurna daripada yang pertama. Kita takut kepada Allah kerana kita kenal betul-betul. Takut kerana Allah kerana kita tahu Allah Ta'ala itu Rabbul Jalil. Dia Tuhan kita yang maha berkuasa. Maka kita takut atas dasar sifat Allah Ta'ala, menyebabkan kita perasaan takut, kita sebenar-benar takut kepada Allah. Kerana bahawasanya orang yang mengenal akan Allah Ta'ala tak dapat tiada, maknanya mesti dah takut ia akan dia. Bila kita kenal Allah Ta'ala, maka mesti dah automatik dah, tentu dah kita kenal Allah Ta'ala, maka kita takut kepada Allah. Yang menyebab kita tidak takut itu kerana apa? Kerana kita tak kenal Allah Ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, disebut oleh para ulama rahimakumullah, dia ada 4 peringkat, ada 4 tahap kecintaan ataupun 4 tahap takut kita kepada Allah. Yang pertama, kita takut kerana kita kenal Allah Ta'ala, kita tahu nama Allah. Siapa dia Allah? Allah Tuhan kita. Sekadar tu ya, kenal Allah Ta'ala, kenal siapa dia Allah Ta'ala? Allah Ta'ala Tuhan kita. Dia bermakna kenal kita hanya sekadar nama semata-mata. Bahkan kata ulama,
Pengenalan seperti ini seperti mana kenanya orang bukan Islam pada zaman jahiliyah lagi. Orang jahil tahu, orang tidak Islam tahu siapa dia Allah Tuhan. Yang membezakan kufar dengan orang Islam ataupun Muslimin ialah bagaimanakah keimanan dia kepada Allah. Adakah Allah semata-mata Allah ataupun Allah ada Tuhan lain? Tuhan Allah ni Tuhan ayah, Tuhan anak Nabi Isa, Tuhan Mak nama dia Maryam ataupun Mary. Itu fahaman Trinity yang dianuti oleh fahaman Kristian ataupun Kristianisasi. Ada 3 Tuhan. Dia percaya Allah Ta'ala sebagai Tuhan, tapi ada lagi Tuhan lain. Itu keimanan dia. Maka keimanan ini mardudun, ditolak kata ulama. Jadi tuan-tuan puan-puan, kita yang pertama bagaimana kenanya kita pada Allah Ta'ala ialah peringkat kita takut Allah Ta'ala sekadar kita kenal nama. Yang kedua, kita takut kepada Allah Ta'ala bila mana kita kena punya nama ataupun pemilik bagi nama Allah. Siapa dia Allah yang bersifat dengan sekian-sekian. Dengan 20 sifat yang wajib kita tahu. Hak ni kita kena belajar dari bab tauhid ataupun disebut juga sebagai pada bab uluhiyah, sifat ketuhanan bagi Allah. Bagaimana 20 sifat yang wajib bagi Allah, bagaimana 20 sifat yang mustahil bagi Allah, dan bagaimana satu sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Kita kenal betul-betul Allah Ta'ala ini ialah Allah Ta'ala tidak dibuat daripada sesuatu. Bahkan Allah Ta'ala ada dia tu, ada sebelum ada. Maknanya sebelum dia ada tu dia ada. Dan adanya selepas ada, maknanya berkekalan ada. Wujud dia tu berkekalan. Begitu juga Allah Ta'ala tidak bersifat dengan jisim, tidak bertokok, tidak ada mula, tidak ada akhir, tidak berubah, tidak ikut pada sistem masa dan sebagainya. Kita kenal Allah Ta'ala dengan cara kita tahu sifat ataupun zat yang ada pada Allah Ta'ala. Adapun kalau kita nak kenal Allah Ta'ala setokok supaya kita gelih manusia sesama makhluk ini, tak boleh. Allah Ta'ala tidak dikenal pada zat tokoh. Supaya kita tengok orang ni ada mata, ada hidung, dia gemuk, dia hitam, dia kurus. Itu sifat pada manusia, tak layak bagi Allah Ta'ala. Maka ini semua tuan-tuan kita kena belajar daripada ilmu tauhid. Ini ayatnya kita takut kerana kita kenal Allah Ta'ala. Itu pada tahap yang kedua. Kalau tahap yang pertama kita takut secara mana? Kerana kita tahu kita ni hamba Allah Ta'ala itu Tuhan. Maknanya takut yang minima. Kemudian naik sikit pada tahap yang kedua, kita takut kerana kita kenal Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Allah Ta'ala bersifat dengan 20 sifat yang wajib. Allah Ta'ala tidak bersifat dengan 20 sifat yang mustahil. Allah Ta'ala bersifat dengan satu sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Maknanya kita kenal Allah dengan sebetul-betul kenal. Ini. Kemudian yang ketiga ialah pada peringkat kita kenal Allah menyebabkan mari perasaan cinta kita kepada Allah. Ni kita kenal menyebabkan kita kasih, kita sayang dia tu sebagai Tuhan kita. Kita kasih kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana kata ulama, bila mana orang beriman tu dia ada 3 yang hajat dia, 3 keinginan, 3 perkara yang orang yang beriman dia nampak. Apa dia? Yang pertama, dia beriman kerana dia takut masuk neraka, maka dia pun beriman. Yang pertama. Yang kedua, kata ulama, dia beriman kerana nak ke surga. Beriman juga. Supaya orang tak masuk neraka tak ada juga. Tapi dia ada matlamat dia nak kepada syurga. Hak tadi, dia beriman kerana takut masuk neraka. Maka yang ketiga, peringkat yang ketiga ataupun golongan yang ketiga daripada kalangan orang yang beriman ialah dia beriman kerana dia cinta sebenar-benar kepada Allah Ta'ala. Jadi kita boleh nilai, kita boleh semok, kita boleh cek pada diri kita. Kita duduk mana? Adakah kita beriman kepada Allah kerana kita takut kepada neraka? Ataupun kita beriman kepada Allah kerana kita semata-mata nak masuk syurga, sedapnya mau masuk syurga, nikmatnya masuk syurga? Ataupun yang ketiga tersebut tadi ialah kita beriman kerana kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Ini. Maka kerana sebab ataupun golongan ketiga inilah yang sebenarnya yang kita dambakan, kita nak. Biar kita kasih kepada Allah kerana sebetul-betul cinta kepada Allah Ta'ala. Bukan kerana nak kepada sesuatu, nak kepada ngubah.
Ini. Kemudian peringkat yang keempat, orang-orang yang takut kepada Allah, iaitu bila mana dia kenal Allah sampai dia tidak ada lupa walaupun satu detik kepada Allah dalam hati dia. Inilah sebenarnya satu matlamat bagi orang yang salik, orang yang berjalan nak menuju ke hadratillah. Ini maknanya nak betul-betul mengenal Allah ialah bila mana dalam hati dia tu tidak ada masiwa Allah, tidak ada lain daripada Allah. Dalam hati dia semata-mata Allah semata-mata. Sebab itulah sampai satu tahap zikir dia di bibir mulut hanya menyebut Allah, 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 Allah. Di mulut dia Allah, dalam hati dia Allah. Bahkan pada darah yang mengalir dan pada nadi-nadi yang ada tubuh dia semua tu berzikir Allah, Allah. Kerana apa? Kerana tak usah dah benda lain. Nak kepada Allah semata-mata. Kita dah orang mari tanah ko, tanah gojah. Orang mari mah, aduh mah nak. Ada beza. Maknanya perasaan kita itu ada membeza-bezakan benda yang lain daripada Allah. Tetapi mengikut matlamat utama, orang yang nak mencari mardatillah, orang yang nak menuju ke hadratillah, ialah bila mana dalam hati dia. Dan setiap detik biar mari Allah semata-mata dalam hati dia. Sebab itulah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, perlunya ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana kita takut kepada neraka dan bukan kerana kita hendak kepada syurga, tapi kerana takut kita sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kerana inilah berfirman Allah Taala di dalam Al-Quran disebut daripada surah Fatir ayat yang ke-28, Allah Ta'ala sebut innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Artinya hanya senya, maknanya sesungguhnya takut akan Allah, maknanya takut kepada Allah daripada segala hamba, maknanya daripada ramai-ramai orang hamba ataupun ramai-ramai sekalian makhlukat, daripada segala makhluk Allah Ta'ala itu yang takut kepada Allah. Siapa dia? Oleh sekalian orang alim. Apakah maksud alim? Makna orang yang ada ilmu. Tak kira lah dia tu pakai semutar besar baku ke, pakai jubah berceleret ke, ataupun orang biasa yang ada ilmu. Tak kira. Maknanya bila mana dia ada ilmu, maknanya ilmu dia tu menunjukkan kasihnya ataupun takut dia kepada Allah, maka dia akan memakai dengan sifat khasyatu ilallah, takut kepada Allah. Dia kenapa? Kerana orang berilmu tidak diukur pada segi pakaian. Kita tengok pakai jubah, tengok pakai subai, pandai alim. Ini tidak. Tak semestinya diukur pada pakaian dan pada penampilan, tetapi ilmu itu ialah daripada apa yang ada dalam dada dia, dalam hati dia, dalam fikiran dia, yang menyebabkan hadirnya rasa takut ia kepada Allah Ta'ala. Inilah yang dikatakan orang-orang yang takut kepada Allah. Dan bahawasanya takut itu mengikut pengenalan. Dia takut kepada Allah dengan cara dia kenal Allah Ta'ala. Barang siapa banyak pengenalannya, maknanya barang siapa yang lebih mengenal Allah, nescaya banyak takutnya. Ini maknanya kalaulah kita lebih mengenal Allah, maka akan lebih takutlah kita kepada Allah. Dan barang siapa yang sedikit pengetahuannya, maknanya sesiapa yang pada ilmu dia tu tidak ada ilmu-ilmu yang boleh menyebabkan dia takut kepada Allah, nescaya sedikit oleh takut dia kepada Allah Ta'ala. Maknanya bergantung kepada ilmu lah. Macam mana nak tengok pada ilmu? Iaitu dengan cara belajar. Kalau kita duduk congkah rumah atas jaduh saja, tak mari ilmu. Kata ulama, al-ilmu bin-ta'allum. Ilmu kena belajar. Carilah tu guru yang mu'tabar ataupun sumber-sumber yang boleh kita amal, kita ikut bersama, kita belajar, barulah bertambah ilmu. Ini maka ilmu itulah yang boleh memandu kita ataupun menunjukkan kepada kita cara-cara bagaimana kita menghadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seterusnya menyebabkan kehidupan kita sehari-hari dengan penuh perasaan takut kepada Allah Taala.
Dia. Kerana ini bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada min Anas radhiyallahu anhu, daripada Imam Anas radhiyallahu anhu. Nabi sebut kepada kita, Nabi kata, ana akhwafukum lillahi ta'ala. Artinya aku lebih takut akan Allah Ta'ala daripada kamu. Dia maknanya pengakuan Nabi bahawa di sini menunjukkan kepada kita tidak adalah hamba daripada sekian hamba hak betul-betul mengenal Allah Ta'ala kecuali Nabi kita lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang begitu istimewa, dia anggap sebagai kekasih Allah. Orang yang begitu dikasihi oleh Allah Ta'ala, tak ada Nabi kita. Sebab itulah Nabi berani kata, Nabi berani royak bersabda kepada kita, Nabi lah orang yang takut, lebih takut akan Allah Ta'ala daripada kamu. Kerana adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak pengetahuannya daripada orang lain. Banyak Nabi ilmu banyak berkenaan dengan Allah Ta'ala. Bagaimana tidak banyak? Kerana Nabi lah satu-satunya manusia yang boleh lihat Allah Ta'ala wajhun biwajhin. Bahasa Inggeris sebut face to face, boleh menghadap dengan Allah Ta'ala. Tak ada orang lain, Nabi seorang ya. Bila sebut makhluk, manusia, al-insan, satu-satunya boleh tengok Allah Ta'ala dalam keadaan sedar, dalam keadaan dengan mata kepada Nabi sendiri ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang ya. Ini. Sebab itulah dikatakan orang yang paling hampir dengan Allah Ta'ala ialah Rasulullah. Digelar sebagai Habibullah, kekasih Allah. Maka Nabi lah yang paling kenal Allah Ta'ala. Dan bahawasanya takut itu satu kelakuan yang dipuji. Maksudnya sifat takut kita kepada Allah Ta'ala merupakan salah satu tuntutan dan boleh dikatakan sebagai satu sifat yang termasuk dalam sifat-sifat mahmudah yang patut kita pakai ataupun kita amalkan dalam diri kita. Baik. Telah menghimpun oleh Allah Ta'ala akan 4 perkara bagi sekalian yang takut akan Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala himpun, Allah Ta'ala kumpul 4 bahagian bagi orang-orang yang takut akan Allah Ta'ala. Ini maknanya untuk takut kepada Allah Ta'ala, dia terkandung dalam 4 perkara ini. Apa dia? Yang pertama, petunjuk. Kita kena ingat, nak kenal Allah Ta'ala, yang paling penting kena ada petunjuk dalam diri kita. Kalau tidak, kita tak kenal Allah Ta'ala. Dia petunjuk apa? Dia petunjuk hidayah. Dia huda ataupun hidayah. Bukan hidayah nama orang itu tak. Hidayah ini ialah Allah Ta'ala buka pintu hati kita untuk kita kenal Allah Ta'ala, seterusnya menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Ta'ala. Itu dipanggil petunjuk ataupun hidayah. Yang pertama, kena ada hidayah, ada petunjuk untuk kita kenal Allah Ta'ala, barulah takut itu mari. Yang kedua, daripada perkara yang perlu ada untuk kita timbulkan rasa takut kita kepada Allah, kepada rahmat. Kepada rahmat, maknanya rahmat daripada Allah Ta'ala, dan keampunan daripada Allah Ta'ala. Rahmat bila mana Allah Ta'ala hadirkan rahmat kepada kita, maka menyebabkan kita jadi kenal Allah Ta'ala. Dan yang ketiga iaitu pengetahuan, ilmu. Nak takut kepada Allah kena ada ilmu. Dan yang keempat, redha daripadanya oleh Allah Ta'ala. Bila ada 4 perkara ini daripada petunjuk, ada rahmat, ada ilmu, ada redha, maka hadirnya perasaan takut kita kepada Allah Ta'ala. Nak tak nak biar ada keempat-empat perkara ini, barulah mudah kita nak bina rasa takut kita kepada Allah Ta'ala. Baik. Kerana firman Allah Ta'ala dalam Quran, Allah Ta'ala sebut daripada surah Al-A'raf ayat 153. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hudan wa rahmatan lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Sadaqallahul azim. Artinya maknanya arti daripada ayat Quran tadi, petunjuk iaitu hidayah
dan rahmat bagi sekalian mereka. Maknanya rahmat kepada sekalian mereka daripada kalangan orang-orang yang nak membina rasa takut kepada Allah Ta'ala, yang takut akan Tuhan mereka itu. Maknanya pada ayat yang pertama ini disebut oleh Allah Ta'ala nak bina rasa takut, maka kena ada dua, iaitu petunjuk, rahmat, dan yang ketiga takut kepada Allah Ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala lagi dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala katakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama, seperti mana telah disebut pada awal tadi yang telah terdahulu. Dan firman Allah Ta'ala pula disebut pula daripada surah Al-Bayyinah ayat yang ke-8, radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Telah redha Allah Ta'ala daripada mereka. Maknanya Allah Ta'ala meredakan daripada mereka-mereka dan redha mereka itu kepadanya. Maknanya saling redha. Kita redha kepada Allah, maka Allah Ta'ala redha kepada kita. Apa dia tu? Yang demikian itu bagi mereka yang takut akan Tuhannya. Ini maknanya bila mana mari kasih takut kita kepada Allah Ta'ala, akan timbul sifat redha sesama kita dengan Allah Ta'ala, dan juga Allah Ta'ala meredha kita bila mana ada kasih takut kita kepada Allah Ta'ala. Baik, itulah yang dikatakan daripada 4 perkara ataupun 4 bahagian yang perlu ada untuk kita membina sifat khauf dan sifat takut kita kepada Allah Ta'ala. Baik, dan ketahuilah olehmu akan bahawasanya menghasilkan takut itu dengan 2 perkara. Maknanya kita nak membina, kita nak buat rasa takut itu dengan 2 perkara, 2 cara. Lagu mana? Yang pertama dengan pengetahuan dan pengenalan. Ini maknanya cara yang pertama kita nak suruh kita takut kepada Allah Ta'ala, biar kita tahu dan kita kenal Allah Ta'ala. Maka mereka yang mengetahui ia, kalaulah kita tahu, maknanya tahu ia, tahu mereka itu akan kebesaran Allah. Kita tahu macam mana sifat kebesaran Allah Ta'ala daripada ilmu tauhid seperti mana yang telah hamba sebut pada awal tadi, dan akan terkayanya, maknanya terkaya Allah Ta'ala. Dalam ilmu tauhid disebut sebagai sifat istighna, maknanya terkaya Allah Ta'ala, terkaya Allah Ta'ala daripada sesuatu. Bagaimana terkaya Allah Ta'ala tu? Iftiqarun ilaih, berhajat kepada dia oleh orang lain. Macam mana cara kita nak tahu kaya? Iaitu orang yang berhajat ke dia. Dia tidak berhajat orang. Allah Ta'ala ni tidak ada hajat sesama makhluk dan sebagainya, tak ada. Tapi kita sebagai makhluk, kita tidak kaya, maka kita berhajat kepada Allah Ta'ala. Di sini dinyatakan bahawa sifat kebesaran Allah Ta'ala dan akan terkayanya daripada segala makhluk. Dia sifat terkaya Allah Ta'ala dan akan bahawasanya menjadikan ia, maknanya Allah Ta'ala buat ia akan syurga dan api neraka dan akan penduduk bagi keduanya. Maknanya atas kuasa Allah Ta'ala, atas sifat kudrat Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala buat daripada syurga, daripada neraka dan daripada segala orang penghuni keduanya, iaitu daripada penghuni syurga dan neraka. Dan tiada mengetahui ia, makna tak mengetahuilah akan seseorang itu akan bahawasanya adakah seseorang itu penduduk syurga atau penduduk api neraka. Kita tak tahu. Daripada kalangan kita tak ada siapa pun tahu adakah kita ni ahli syurga ataupun ahli neraka. Bahkan para ulama takut kepada Allah Ta'ala dan terkadang takut juga bila mana risau Allah Ta'ala terima daripada segala amal, menyebabkan jadi bimbang adakah termasuk daripada golongan ahli syurga ataupun ahli neraka. Sebab itulah tuan-tuan apa yang dirahmati oleh Allah, antaranya disebut oleh ulama berkenaan dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Disebut oleh para ulama bahawa Sayyidina Umar ni dia pernah berkata, pernah menyebut bahawa kalaulah Allah Ta'ala takdir daripada sekalian manusia itu
Semua boleh masuk syurga. Kecuali seorang, maka aku bimbing orang itu ialah aku. Tengok setara Sayyidina Umar, takut dia. Bahkan kata ulama, Sayyidina Umar katakan, kalaulah orang yang terakhir daripada manusia boleh masuk syurga, aku harap itu ialah aku. Ada sifat takut kepada Allah Ta'ala, dalam masa sama dia berharap kepada Allah supaya dia tidak tergolong daripada golongan ahli neraka. Ini. Maka begitu disebut oleh kita sebentar tadi bahawa kita daripada seseorang mukallaf ataupun daripada seseorang manusia tidak tahu mana hala tuju kita, ke syurgakah kita atau ke nerakakah kita, maka tak dapat tiada, maknanya mesti bagi kita daripada takut ia akan Allah Ta'ala. Maknanya di sini, oleh kerana Allah Ta'ala bersifat dengan terkaya, Allah Ta'ala buat daripada syurga, Allah Ta'ala buat daripada neraka, maka semestinya kita takut kepada Allah. Kenapa? Kerana dia berkuasa atas segala-galanya. Ini baik. Dan yang kedua, maknanya yang kedua, dengan daripada cara kita nak membina rasa takut kepada Allah Ta'ala, iaitu dengan memandang kepada sekalian mereka yang takut kepada Allah. Kita perhati dan menilik akan kelakuan mereka dan mendengar akan penkhabaran mereka. Dia maknanya kalau kita nak masuk syurga, tengok pada orang takut kepada Allah. Dan kita tengok seseorang yang boleh kita jadikan sebagai qudwah, kita boleh ikut. Antaranya yang terhebat Rasulullah SAW. Kita tahu Rasulullah takut kepada Allah, maka kita contohi Rasulullah dalam segala kerja buat Rasulullah. Itu cara dia. Dan kita ikut orang yang tidak takut kepada Allah, maka menyebabkan kita sendiri pun jauh daripada Allah. Kita sendiri pun tidak termasuk daripada golongan orang-orang yang takut kepada Allah. Lagu mana bandingan? Bandingannya pengarang kita mari kepada kita, bandingannya seperti kanak-kanak tiada takut akan ular. Contohnya budak-budak dia tak takut ke ular. Kenapa? Kerana tiada pengetahuan dia tak tahu ular. Akan bahawasanya ular itu menyebabkan kebinasaan. Dia tak tahu ular ni boleh menyebabkan mati. Dia tak tahu ular ni boleh menyebabkan cedera budak dia. Tak ada ilmu pada dia. Maka dia tadi tak takut. Bersalahan bapa bagi budak itu takut ia akan ular kerana mengenal ia dan mengetahui ia akan mudarat daripada sebab dipatut ular. Ayah dia lain. Ayah dia tahu ular ni bisa, ular ni bila patut boleh jadi mati, ular ni bila patut boleh menyebabkan cedera. Tetapi apabila melihat kanak-kanak itu akan ayahnya takut akan ular, bila anak tadi tengok ayah dia takut kepada ular dan lari daripadanya, lari daripada ular ayah dia tu, dan gemetar badannya kerana melihat ular ayah dia tu, jadi getar bila tengok ular, takut kepada ular, nescaya mengikut akan ayahnya pada ketakutan dan merasa ia di dalam hatinya akan takut. Akhirnya budak tadi jadi takut juga. Kenapa? Kerana dia tengok ayah dia tadi takut kepada ular. Bukan kerana dia tahu ular tu bisa tak, tapi kerana tengok ayah dia takut, maka dia pun jadi takut kepada ular. Sekalipun tiada ada yang mengetahui akan sifat ular. Dia takut kepada ular, tapi bukan kerana takut ada bisa tak, tapi kerana kita ikut pada orang yang takut pada ular. Akhirnya dia terselamat daripada kecelakaan dan kecederaan dan sebagainya lah. Itulah sebenarnya satu contoh dibawa oleh pengarang kitab kepada kita, supaya kita ikut orang yang takut kepada Allah. Barulah kita boleh menghampiri Allah Ta'ala. Dengan makna kata lain, kita boleh menuju kepada keredaan Allah Ta'ala. Maknanya nak tak nak, tengok. Kalau kita tak boleh takut kepada Allah, kita ikut orang yang takut kepada Allah, barulah selamat kita di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah. Seperti mana yang tadi disebut, bagaimana cara ataupun apakah yang dikatakan langkah-langkah yang perlu ada untuk kita membina perasaan takut kita kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga dalam Quran banyak sebut kepada kita perlunya kita takut kepada Allah Ta'ala. Sebagai contoh surah Al-An'am ayat 15, Allah Ta'ala kata, Qul inni akhafu in asaitu rabbi adhab yawmin asim. Sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar, iaitu hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
Maknanya di sini Allah Ta'ala sebut firman Allah, takutnya kita kepada Allah antaranya sebabnya ialah kita takut kepada hari kiamat. Begitu juga daripada surah Al-Anfal, surah An-Nahl, surah Taha. Bahkan disebut oleh Ahlul Quran mengatakan kepada kita ada 71 tempat. Dari Al-Quran ada 61 tempat diceritakan oleh Allah tentang perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah tuan-tuan, kita sebagai manusia biasa tak terlepas daripada dosa. Perlu kita semar dalam diri kita, perlu kita membina rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita